Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan pengoperasian sekolah bagi kalender akademik Penggal 1 2022-2023. Seperti mana yang kita tahu, sesi akademik ini akan bermula pada 21 Mac 2022 di seluruh negara. Jadi bagaimanakah pengoperasian untuk sekolah-sekolah apabila sesi akademik ini dibuka kelak? Pertama, untuk sekolah rendah. Bagi sekolah rendah yang mempunyai murid melebihi 600 orang, murid yang akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran adalah murid berkeperluan khas MBK di SKPK dan PPKI, murid prasekolah, murid tahun 1, tahun 2, tahun 6 dan semua murid penerima rancangan makanan tambahan RMT. Itu adalah murid yang akan hadir tanpa penggiliran bagi sekolah yang mempunyai jumlah murid melebihi 600 orang. Bagi murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 5, murid ini akan hadir secara penggiliran. Bagi murid sekolah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa yang setara, ketetapan ini juga turut digunapakai. Seterusnya, untuk sekolah yang mana jumlah murid adalah kurang daripada 600 orang. Untuk sekolah yang mana muridnya kurang 600 orang, semua murid sekolah rendah harian dan sekolah rendah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa hadir tanpa penggiliran. Sekolah rendah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa dengan enrolment melebihi 600 orang murid boleh mengemukakan permohonan kepada KPM untuk beroperasi sepenuhnya. Untuk sekolah menengah pula, kecuali sekolah berasrama sepenuhnya, semua murid akan hadir ke sekolah secara bersemuka bermula pada 4 April 2022. Mulai 21 Mac 2022, apabila semester ataupun penggal persekolahan baru bermula, murid-murid di sekolah menengah akan melaksanakan PDPR untuk tempoh 2 minggu. Maknanya, daripada 21 Mac 2022 sehingga 4 April 2022, murid-murid di sekolah menengah akan melaksanakan PDPR. Sampai pada 4 April 2022, semua murid sekolah menengah akan masuk ke sekolah tanpa penggiliran. Ini termasuklah murid berkeperluan khas di SMKPK, SMPKV dan juga PPKI, murid peralihan, murid tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, pra-universiti, IBDP dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Untuk sekolah berasrama sepenuhnya, di sini terdapat sedikit perbezaan berbanding dengan sekolah menengah lain. Bagi sekolah-sekolah berasrama sepenuhnya, murid yang akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran yang dibenarkan masuk ke asrama bermula 4 April 2022 adalah murid tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, pra-universiti, IBDP serta peperiksaan setara yang lain. Manakala murid tingkatan 1 yang berjaya memasuki sekolah berasrama sepenuhnya boleh memilih untuk sama ada menjalani PDPR atau menumpang di sekolah harian yang berdekatan kediaman sehingga tarikh kemasukan ke sekolah berasrama penuh ini diumumkan oleh pihak kementerian. Ini bermakna murid-murid tingkatan 1 yang mendapat tawaran untuk ke sekolah berasrama sepenuhnya, murid-murid ini perlu berada di rumah masing-masing terlebih dahulu dengan sama ada mengikuti PDPR atau hadir ke sekolah berdekatan secara bersemuka. Kita akan umumkan kemudian tentang bilakah
murid tingkatan 1 di sekolah berasrama sepenuhnya ini dapat mula masuk ke asrama. Bagi sekolah swasta yang berasrama sepenuhnya, yang mempunyai kapasiti untuk menguruskan keseluruhan murid, sekolah boleh beroperasi sepenuhnya termasuk murid baharu tingkatan 1. Seterusnya untuk college vocational. Bagi college vocational, sesi persekolahan akan berlangsung tanpa penggiliran mengikut takwim pengajian akademik masing-masing. Ini termasuklah untuk Sijil Vocational Malaysia dan juga Diploma Vocational Malaysia. Bagi kolej matrikulasi, semua murid akan hadir tanpa penggiliran mengikut takwim akademik masing-masing. Bagi sistem 4 semester, yang akan hadir adalah murid semester 2 dan semester 4, manakala bagi sistem 2 semester, yang akan hadir adalah murid semester 2. Untuk Institut Pendidikan Guru, penggiliran mengikut takwim kalender akademik, meliputi pelajar dalam program persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan, program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan, program Diploma Perguruan Malaysia dan program intervensi tambah option. Tentunya ramai yang bertanya, bagaimana pula dengan pakaian seragam sekolah? Kita menggalakkan murid untuk memakai pakaian seragam sekolah. Namun begitu kita sedar, ada antara anak-anak kita yang pakaian mereka mungkin telah tidak sesuai. Oleh yang demikian, untuk murid-murid ini, kita benarkan mereka hadir ke sekolah dengan memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian. Bagaimana pula dengan kehadiran murid? Seperti mana yang kita laksanakan sebelum ini, sekiranya ibu bapa atau penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun, ibu bapa atau penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Berkaitan dengan ujian saringan kendiri, untuk murid sekolah rendah, 10% murid sekolah rendah akan menjalani ujian saringan kendiri di rumah. Pihak kementerian akan bekalkan test kit untuk ujian kendiri ini kepada murid dan melaksanakan ujian tersebut di rumah serta melaporkan keputusan ujian kepada pihak sekolah. Kita telah laksanakan pendekatan ini pada penggal sebelum ini dan insya-Allah kita akan gunakan pendekatan yang sama apabila penggal persekolahan bermula pada 21 Mac 2022. Kita dapat lihat bahawa pengoperasian sekolah bagi penggal yang akan datang ini adalah lebih terbuka. Jika kita lihat, hampir keseluruhan murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Namun begitu, kita akan terus memantau keadaan semasa untuk memastikan dan menetapkan bilakah tarikh murid-murid yang masih akan bergilir ini dapat hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Apa yang paling penting, apabila sekolah dibuka semula kelak, kami di KPM amat berharap ibu bapa, murid-murid, guru-guru serta seluruh warga pendidikan dapat bersama-sama memastikan bahawa segala SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dengan baik. Sama-samalah kita pastikan supaya sesi persekolahan ini akan dapat terus berlangsung dengan selamat dan teratur dan anak-anak kita akan terus dapat datang ke sekolah secara bersemuka seperti sebelum-sebelum ini. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk sistem pendidikan negara bagi pembukaan penggal tahun 2022-2023 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.